Okey, dah berjaya. Okey, untuk rekod ni, jadi macam kemarin lah, Ayah Cik akan share skrin. Lepas ni bagi respon. Kalau ada nampak, bagi tahu. Tak nampak pun bagi tahu. Okey, sebelum kita mula tengok soalan-soalan yang Ayah Cik dah bagi tu, rasanya Kak Bakis dah print. Cuma Ali je kot, dia tak print lagi. Kita tengok dulu, ada 83 slide sebenarnya. Tapi bukanlah nak tengok detail satu demi satu benda ni. Hanya nak just go through saja. Tapi kalau dalam go through tu, ada kakak Bakis yang apa tak jelas ke, tak faham ke apakah, boleh tanya terus. Okey dah. Jadi kalau tengok dalam slide ni, yang pertama berkenaan jisim atau relatif, jisim molekul relatif. Ni tak ada masalah kot. Kalau yang dia nak tanya pun dari segi definisi. Sebab semua jisim atau relatif ni, dia memang bagi dalam soalan, memang tetap akan bagi. Okay, cuma kita nak guna dia sebagai jisim molar ataupun kalau bahan tu sebatian, kita nak jumlahkan dia punya jisim atau relatif tu saja dan jadi jisim molar. Okay, cuma kalau tak silap tadi tu ada keluar dalam soalan lah, takrifan untuk jisim atom relatif ni. Okay, dari segi sejarahnya tu jarang soalan tanya. Kalau ikut jisim atau relatif ni, yang pertama digunakan adalah hidrogen. Lepas tu ada digunakan oksigen. Relatif ni dia maksud dia bandingan sahaja, bandingan apa, jisim bandingan. Okey, cuma kalau yang dia nak tanya dari segi sejarah ni, soalan hari tu pun tanya, SPM 2020. Kenapa akhirnya untuk jisim atau relatif ni, kenapa karbon yang digunakan? Yang tu adalah ada ditanya kalau dari sudut sejarah tu. Kenapa hidrogen tak guna, kenapa oksigen guna ke tak guna, tu jarang tanya. Tapi dia suka tanya hak last tu, kenapa karbon yang digunakan? Nak tanya Kak Bakis, kenapa karbon digunakan sebagai jisim bandingan? Ali dah masuk kah? Masuk. Okey, kenapa karbon yang digunakan sebagai jisim bandingan? Sebab dia senang dijumpai. Senang dijumpai. Perkataan senang tu dah okey dah, tapi dijumpai itu yang tak berapa penting. Sebab kalau dijumpai, hidrogen dengan oksigen pun senang juga jumpa. Sebab dalam udara tu memang ada gas oksigen. Ada gas hidrogen. Banyak juga. Yang kita duk sedut pun oksigen banyak. Karbon dioksida kita tak sedut. Karbon tu kita tak ambil. Okey. Agak-agaknya. Ali. Kat sekolah Ali. Macam mana? Cikgu cakap macam mana? Kenapa karbon digunakan? Tempoh hari yang keluar dalam soalan SPM ada dua sebab lah. Okey. Yang pertama, okey, karbon. Okey. Karbon. Karbon. Tak cantik pula tulisan. Pagi tadi cantik dah. Kelas pagi tadi okey lah. Ruang tak ada. Okey. Kenapa karbon digunakan? Pertama adalah karbon ni mudah dikendalikan. Okey. Kenapa mudah dikendalikan? Sebab dua bahan yang digunakan sebelum ni, hidrogen dengan oksigen, dua-dua adalah gas. Jadi kalau nak buat aktiviti amali untuk nak buat bandingan, nak timbang, nak sebagainya tu, dia agak susah dikendalikan. Sebab apa? Sebab dalam keadaan gas. Jadi hak jawapan pertama dia adalah mudah dikendalikan. Okey, boleh lah. Dia sebenarnya ada reason yang lain lagi sebenarnya. Ada sebab-sebab alasan lain laginya. Cuma yang paling utama adalah mudah dikendalikan. Itu je. Okey. Dan lepas tu ada alasan yang lainnya, ia ada kena mengena dengan isotop. Kenapa? Sebab kalau untuk isotop karbon, isotop ni kemarin dah belajar kan? 2 hari lepas tu dah belajar dah. Dah ingat dah. Sebelum ni pun dah memang belajar dah. Isotop tu merupakan atom-atom yang mana nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. Okey. Untuk karbon dia ada 3, ada karbon 14, ada karbon 13, ada karbon 12. Okey.
untuk isotop ni sebenarnya dalam silibus KSSM aja, zaman Kak Balkis dengan Ali ni, dia ada pengiraan. Dia ada pengiraan jisim atom relatif. Kan? Ada pengiraan jisim atom relatif yang mana dia ada bagi peratus untuk setiap isotop tu. Yang dari situ kita kira tu, jisim atom relatif tu. Dan untuk karbon 12 ni, dalam banyak-banyak isotop karbon ni, isotop karbon 12 ni, dia ada lebih kurang 99% daripada karbon-karbon hak lain ni. Karbon 13, karbon 14. Jadi menyebabkan jisim atom relatif untuk karbon yang kita ambil unit dia tu sebagai 12, okey. Satu atom karbon GAR dia, jisim atom relatif memang betul-betul tepat lah. Kenapa betul-betul tepat? Sebab dia punya peratus adalah 99%. Tapi rasanya kalau calon nak explain pasal apa tentang peratus karbon 12 ni, rasanya kan panjang sikit. Tak gitu? Kan payah sikit nak faham. Tak? Kan kalau soalan tanya, kenapa karbon digunakan, kita pun nak cerita sebab dia punya peratus tu 99, jadi dia lebih tepat. Rasa susah nak explain hak ni. Kalau kita kata jawapan hak pertama tadi mudah dikendalikan, hak ni lagi mudah nak tulis jawapan. Kenapa karbon 12 digunakan? Mudah dikendalikan. Tapi apa-apa pun untuk reason hak yang kedua ni, hak yang dikata karbon 12 ni ada 99%, tu kena tahulah. Cuma kalau ada pilihan untuk kita nak jawab, kita kata karbon 12 ni, karbon ni lebih mudah dikendalikan. Macam tu. Boleh lah? Boleh ingat kan? InsyaAllah. Okey. Okey, seterusnya Allah. Mana ni? Payah pen ni tak pergi. Okey, seterusnya kita tengok. Ni dia lah. Ni okey, hak takrifan tadi tu. Okey. Apa itu takrifan jisim atau relatif? Hak ni lah kalau nak tanya dari soalan definisi. Okey, definisi. Apa jisim atau relatif? Ni dia. Rasanya dah banyak kali dah ni. Jisim purata satu atom unsur berbanding dengan 1/12 jisim satu atom karbon 12. Memang dia kena full lah, bagi ayat ni memang full. Okay. Mungkin kalau ada tertukar sikit-sikit perkataan tu tapi dia tak bawa maksud lari yang lain, tak ada masalah lah. Jisim purata satu atom unsur berbanding, macam tak ada perkataan tersebut, tak ada masalah tu. Dia nak jisim purata satu atom unsur berbanding 1/12 kali jisim satu atom karbon 12. Hak tu kena ingat. Sebenarnya untuk takrifan ni faham tak sebenarnya? Apa maksud dibanding dengan 1/12 kali jisim satu atom karbon 12? Faham tak sebenarnya? Seolah-olah kalau kita buat atom karbon 12 ni katakanlah atom. Selalunya atom tu diwakili zarahnya tu dengan bulatan, tak ada masalah. Okey, kita seolah-olah satu atom karbon ni kita bahagi 12. Ni ada berapa baru? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Seolah-olah ni satu objek yang semua ni, ini adalah atom karbon 12. Bila nak buat bandingan dengan jisim atom bahan lain, kita cuma ambil 1/12 saja. Okey, yang mana keseluruhan ni kita letak nilai dia sebagai 12. Okey, keseluruhannya ni adalah 12. Jadi hak satu ni saja nilainya adalah 1. Tu je. Tak ada yang pelik-pelik lah sangat sebenarnya. Jadi kalau nak dibandingkan tu maksudnya bukan dibandingkan dengan satu atom karbon 12. Dibandingkan dengan 1/12 saja. Dengan sebahagian kecil sahaja atom karbon 12 tu. Okay? Jadi tak ada masalah yang ni. Selalunya dia tak adalah nak suruh explain sampai nak kena buat gambar rajahnya apa. Dia nak just nak baca takrifannya je. Okay? Jisim purata satu atom unsur berbanding 1/12 jisim satu atom karbon 12. Dan untuk istilah kedua,
jisim molekul relatif, kita hanya tukar, okey, kita hanya tukar, tak dengar. Kak Baki dengar suara Yacik tak? Dengar cuma sekat-sekat je. Kejap, stop sharing. Kak Bakis boleh dengar suara tak? Dengar. Cuma sekat-sekat sikit lah. Oh, tersekat-sekat. Ali rasanya Ali kena buka pintu bilik mama tu sebab ZTE tu kot. Line ZTE. ZTE tu dalam bilik mama kan? Okey. Kita share balik. Oh, kejap hilang dah. Okey, kejap. Okey, kita share balik yang kat sini. Okey. Kalau ada tersekat ke, tak dengar, tak jelas ke apa ke, Kak Baki habaq balik lah. Tu tadi Ali duduk dekat tu dia boleh habaq. Okey. Jadi tarifan dia adalah kalau untuk molekul just jisim molekul relatif, jadi dia punya tarifan pun jisim satu molekul bahan. Tak nampak? Tak nampak? Tak. Hak sharing ni tak nampak? Tak. Ya. Tak nampak hak sharing. Okey, kejap. Okey, kisah. Ya, cek lain. Pasal apa dia tak nampak? Kejap, sekali lagi sharing sekali lagi. Window. Okey, kalau ni nampak dah? Cek dah, baru nampak. Baru nampak. Okey. Masalah lain kot sebab apa? Petang ni dia kacau sikit. Okey. Jadi untuk untuk takrifan jisim molekul relatif cuma tukar perkataan jisim satu molekul bahan. Tak ada unsur lah. Sebab kalau dah molekul ni dia campur-campur, dia bukan unsur lagi lah. Okey, itu sajalah rasanya. Okey, ini hak untuk takrifan. Hak ni kena betul-betul hafal ni sebab hak ni dia memang senang dapat markah yang ni. Okey, yang ni memang senang dapat markah. Jadi rugilah kalau tak boleh jawab hak ni sebab dia memang hafal je. Tapi kalau sekolah agama senang lah hafal ni mudah kan. Okey, hak ni takrifan dia dalam bentuk apa? Persamaan. Hak ni aktiviti nak menunjukkan bandingan-bandingan tu, itu saja, tak ada apa. Okey, hak ni baru ada kat sini. Okey. Kenapa karbon dipilih tadi dah explain dah. Okey. Kemudian jisim molekul relatif tadi dah sebut dah. Okey, bandingan untuk molekul. Okey, pengiraan jisim atau relatif, pengiraan jisim molekul relatif. Rasanya hak ni pun tak ada masalah kan? Sebab JAR akan diberikan kalau nak cari JMR, jisim molekul relatif, kita cuma jumlahkan sahaja ikut bilangan. Kalau macam contoh hak dia bagi O2 ni, darab je lah. Okey, tak ada masalah kan? Sebab nak fast forward lah ni. Benda-benda hak simple ni kita fast forward. Okey, hak ni pengiraan. Yang ni yang penting, konsep mol. Apabila ada konsep mol. Okey, untuk konsep mol ni, okey, sebelum cerita panjang-panjang, kita tambahkan slide sat. Okey, benda yang perlu diingat. Memang dalam kimia, masalahnya adalah dia takkan bagi formula. Okay? Dia takkan bagi formula. Sebab apa? Untuk kimia, memang pengiraannya hanya banyak ataupun hanya tertumpu kepada pengiraan yang melibatkan mol. Jadi untuk mol ni memang tak boleh tidak kena ingat. Iaitu mol kita boleh cari jisim. Okay. Okey. Mol kita boleh cari isi padu, cuma kena ingat isi padu di sini adalah merujuk kepada isi padu gas dan satu lagi
mol juga kita boleh cari untuk nak dapatkan bilangan zarah. Jadi untuk formula ni memang tak boleh tak ingatlah, kena ingatlah. Sebab pengiraan memang dia akan bagi hak ni je. Dan satu lagi, kalau hak dah masuk tingkatan 5, ni memang dah ada dah sebab larutan-larutan semua dah ada. Iaitu satu lagi, kalau untuk nak kira mol, okey, sebab yang bawah ni mol isi padu bagi gas je. Tapi kalau untuk larutan yang ada isi padu, MV per 1000. Okey nah. Jadi Ali dia tak belajar lah. Ali pun ada dalam kelas ni, dia tak belajar lagi, tak apa. Yang sebab hak ni Ali ikut je lah. Kak Baki dah belajar lah ni. Okey, dan kena ingat lah. M ni apa? Kepekatan. V ni apa? Ini adalah isi padu larutan. Isi padu larutan. Tu yang tak sama tu. Yang bawah ni isi padu gas. Yang atas ni isi padu larutan. Dan yang kat sini apabila ada mol, nak cari apa-apa sahaja kita kena darab. Okey. Mol darab jisim molar dapat jisim. Mol darab isi padu molar dapat isi padu. Mol darab nombor Avogadro, so akan dapat bilangan zarah. Okey nah. Kejap lagi kita tengok lebih detail dekat dalam soalan-soalan. Okey. Jadi dalam konsep mol ni, okey, harapnya mahir lah. Sebab dia nak tukar-tukar tu je lah. Okey. Hak ni pengiraan-pengiraannya, bilangan mol dalam zarah. Okey. Pemalar tu tak payah ingat. 6.02 tu. Okey. Ni 6.02 ni. Sebab yang ni memang akan diberikan dalam soalan. Okey. Okey. Kadang-kadang dia bagi 6.023 darab 10 kuasa 23. Ada. Kadang-kadang dia cuma bagi 6.0 darab 10 kuasa 23 je. Ada. Okey, hak ni dia bagi 6.02. Jadi pakai nilai hak dia bagi sahaja. Dan kalau dalam soalan objektif, kalau kita tertukar sikit-sikit yang ni, dia punya nilai jawabannya nanti tu dia tak adalah beza sangat sebenarnya. Dia tak lari sangat lah. Okey. Cuma dalam soalan struktur, kita kena pakai yang dia bagi. Sebab apa? Sebab teknik pengiraan kita kena tunjukkan dan yang kat situ dia ada markah. Okey, dia bukan bagi markah dekat jawapan akhir je. Masa mengira pun ada. Okey. Okey, hak ni pun sama, pengiraan bilangan mol jisim bahan. Hak ni boleh laju lah. Okey, isi padu molar. Okey, ni nak cik nak laju sehingga kepada formula lah. Okey, formula kimia. Okey, sama macam jisim atau relatif semua-semua tadi tu. Untuk formula kimia yang popular dan sampai sekarang ni pun, okey, banyak kali diingatkan kalau untuk pelajar di sekolah air putih dalam ke, kalau pergi buat ceramah dekat sekolah-sekolah lain ke, untuk takrifan formula kimia, takrifan formula empirik, takrifan formula molekul, banyak kali dah disebut, tapi ramai juga calon-calon pelajar yang dia akan bagi salah. Salah tu macam mana? Apakah takrifan formula kimia? Okey, contohnya lah kita bagi. Okey, apa takrifan formula kimia? Siapa nak bagi jawapan ni? Apakah takrifan formula kimia? Tak dengar suara kah? Kak Baki ada suara kah? Tak bunyi suara ni Kak Baki? Dengar. Lepas tu duduk tengah cari ya. Okey, formula kimia sebenarnya jarang-jarang ditanya pasal formula kimia. Okey, yang banyaknya formula molekul dengan empirik. Tapi kena mula daripada formula kimia. Sebab apa? Formula kimia itu sebenarnya adalah merujuk kepada apa sebenarnya? Formula kimia itu adalah bahan. Okey, ia sebenarnya adalah suatu perwakilan bahan. Jangan tulis lagi ni. Tetapi perwakilan bahan itu, dia dalam formula kimia tu, sebagai contoh kan, kita akan ada contohnya C2H4. Kontrol.
Okey, ni contoh. Ni contoh formula kimia. Okey nah. Dalam ni sebenarnya dia ada kombinasi huruf dan juga nombor. Okey, jadi formula kimia adalah suatu okey, tunggu kat bawah. Jadi formula kimia ni sebenarnya adalah satu kumpulan huruf yang mewakili unsur ataupun bahan dan nombor yang mewakili bilangan bahan tersebut. Okey, boleh nah? Satu kumpulan huruf yang mewakili unsur bahan dan nombor yang mewakili bilangan bahan tersebut. Setakat ni untuk takrifan formula kimia ni jarang-jarang ditanya ataupun macam jarang-jarang jumpa. Tapi manalah tahu 2021 SPM dia keluar takrifan yang ni juga. Okey, kalau zaman dulu-dulu kalau nak bagi ada relate sikit dengan matematik, dalam matematik kan ada tajuk set, kumpulan, subset dan sebagainya. Okey, kat sini satu set huruf yang mewakili unsur pun boleh juga, tak ada masalah. Kumpulan pun boleh. Okey. Okey. Yang banyak ditanya adalah formula molekul dan juga formula empirik. Formula empirik. Hak ni hak banyak ditanya dalam soalan peperiksaan. Apakah takrifan formula molekul? Apakah takrifan formula empirik? Okey. Nak dengar jawapan secara lisan, nak tulis kat kertas dulu pun tak apa. Lepas ni nak dengar jawapan. Siapa nak jawab dulu? Seorang satu pun tak apa. Ada dua formula tu, seorang satu pun boleh. Ni Ali nak jawab molekul. Formula molekul, formula menunjukkan satu molekul glukosa terdiri daripada 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Mai kok mana glukosa? Mai kok mana glukosa? Bila takrifan formula molekul, tiba-tiba mai kok mana glukosa? Sebab formula molekul ni banyak, bukan glukosa sahaja. Ada banyak bahan lain lagi. Tu maksudnya baca direct tu. Ada 6 karbon, H12O6 tu semua. Itu hanya untuk glukosa. Itu maksudnya formula molekul glukosa. Bukan takrifan formula molekul. Salah lagi tu. Okay. Kakak bagi pula nak try. Yang ni kira jawapan Ali tadi tu lari jauh lah. Selalunya calon dia tersilap. Calon SPM banyak tersilap. Kalau formula molekul tu, dia cuma ada dalam ingatan dia adalah nisbah sebenar. Formula empirik, nisbah terringkas. Nisbah terringkas, nisbah sebenar. Okey, itu yang banyak dijawab oleh calon masa SPM. Tapi salah. Bilangan sebenar. Pengetahuan tu betul. Pemahaman tu betul. Tapi cara nak jawab tu salah. Sebab kalau sebut tentang nisbah ni adalah satu nisbah 2. Tu nisbah. Okey. Contoh lain lagi 3 nisbah 4. Tu maksud nisbah. Jadi kalau kita tengok 3, 4 macam ni ataupun 1 nisbah 2 macam ni, adakah ini dipanggil formula molekul atau formula empirik atau formula kimia? Bukan. Ini cuma nombor nisbah. Ini adalah nombor dan nombor nisbah. Okey. Kak Baki dah siap dah?
bilangan yang molekul tu bilangan sebenar atom setiap jenis unsur. Bilangan. Okey. Ayat kat baki adalah bilangan sebenar atom setiap unsur. Macam tu Untuk dekat formula molekul tadi dah. Okey. Okey. Masih tidak dapat markah. Okey. Apa yang lemahnya kat sini dengan jawapan-jawapan hak diberi ni? Pemahaman tu betul. Cuma masih tak dapat jawapan. Pasal apa? Okey. Untuk formula molekul ataupun formula empirik, dua-dua formula ni dia di bawah tajuk formula kimia. Paling cantik kita mulakan jawapan kita ni dengan formula kimia ataupun sekurang-kurangnya formula sahaja, kontrol B. Formula kimia, hak paling cantik lah. Formula kimia yang menunjukkan bilangan ataupun kita ambil hak ni lah. Menunjukkan nisbah sebenar atom unsur dalam satu sebatian. Okey, kena mula daripada formula kimia. Okey, ataupun paling kurang tak ada perkataan kimia, formula menunjukkan nisbah sebenar atau unsur dalam satu sebatian. Tadi yang Kak Balkis kata bilangan, yang ni dia akan jadi khilaf sajalah. Kadang-kadang tu dia terima je hak ni, bilangan tu accept lah. Okey. Sebab bila kita nak cari formula empirik, masa buat pengiraan, kita punya calculation tu dia akan pergi sehingga nisbah. Betul tak? Mana tak? Kita cuba tengok dalam dalam slide-slide yang depa tunjuk ni kok ada. Ni. Nampak tak? Okey. Apabila kita membuat pengiraan formula empirik, okey, kita akan kira sehingga step yang terakhir ni, yang apa itu? Nisbah mol atom paling ringkas. Nisbah paling ringkas. Dengan nisbah mol atom paling ringkas ni lah yang kita bentuk kalau aluminium oksida ni Al2O3. Apa yang dimaksudkan dengan 2 dengan 3? Ini adalah nisbah mol teringkas. Tapi masa takrifan kita tak sebutlah nisbah mol nisbah mol atau tu nisbah mol tu tak sebut. Nisbah teringkas pun dah okey dah. Sebab tu untuk formula kimia tadi tu, formula molekul tadi tu, kita kena sebut nisbah sebenar. Hak empirik, nisbah teringkas. Nampak tak? Nampak. Tapi hak kurang tu adalah perkataan formula ni. Okay, jadi hak ni juga kita salin, Ctrl C, kita letak dekat formula empirik. Okey, formula kimia juga untuk empirik, formula kimia juga, tapi dia meletakkan nisbah teringkas atau unsur dalam satu sebatian. Okey, macam tu. Boleh nah? Jadi dekat takrifan ni sebenarnya kita tak tulis nombor macam ni pun. Hak ni yang selalu pelajar ni yang selalu terang kat pelajar. Sebab selalunya pelajar dia akan ambil hak ni, nisbah ejaan salah. Nisbah teringkas. Okey, selalunya calon akan tulis ni. Apa itu formula empirik? Nisbah teringkas atau atom. Apa itu formula molekul? Nisbah sebenar atau atom. Jadi salah sebab ini yang dirujuk kepada nisbah tu. Okey, yang naknya adalah sebenarnya formula. Okey Okey. Harap-harapnya buat catatan juga ni. Okey, antara kesalahan, nak kata tips tu pun bukan tip juga. Jadi antara kesalahan, jadi benda yang banyak berlaku sebagai kesalahan pelajar calon tu, hak tu je lah yang dikutip sebagai peringatan kepada pelajar-pelajar yang belum lagi ambil exam ni lah. Okey. Hak ni explanation tadilah. Okey, tak ada masalah. Formula empirik. Okey, hak ni sekali lagi kita ulang. Untuk pengiraan formula empirik, ada masalah tak? Yang step ni memang kena ingat lah.
Rasanya Hak Ali hak ni dan dekat sekolah air putih kan? Hak pengiraan formula empirik ni dan tak? Dok lagi so. Dok lagi. Tak buat lagi? Ali tak ada. Ali pindah lah waktu tu. Tak apa. Kalau hak ni pun nanti kejap lagi kalau tengok dalam soalan, hak bahagian-bahagian kira-kira ni, cuma kena ingat dia punya step. Tapi ramai calon yang tak ikut step ni, dia main tunjuk kira-kira kosong je kat tepi. Bila contohnya lah, ada soalan yang minta kirakan formula empirik, ini senang lah, aluminium oksida, kuprum oksida, magnesium oksida. Selalu bila suruh buat kira-kira untuk formula empirik ni, banyak calon dia akan kira kat sana sikit, kira sini sikit, kira sini sikit, lepas tu ke sana sikit, campur. Dia tak ada struktur. Jadi sebenarnya hak macam tu dia akan mengganggu pemeriksa sebenarnya. Kalau boleh, sama macam contoh ni ada dalam buku teks ni sebenarnya. Nak buat jadual ke tak buat jadual tak ada masalah. Tapi kita ikutlah turutan hak ni. Apa dia punya turutan? Pertama, bila suruh kira, suruh cari, menentukan formula empirik, apa-apa bahan sekalipun, pertama kita tentukan unsur apa yang ada. Dalam bahan dia sebut tu, aluminium oksida, aluminium dengan oksigen. Manalah tahu nanti aluminium klorida, aluminium dengan klorin. Okey, jadi kita tentukan unsur. Kemudian dalam soalan tu mesti dia bagi jisim unsur tersebut, jisim bahan tersebut. Cuma kadang-kadang jisim tu ada juga dia bagi dalam bentuk peratus. Jadi hak ni jangan risau, walaupun dia tak bagi dalam unit gram, dia bagi dalam unit peratus. Yang peratus itu terus saja tukar kepada unit gram. Itu ingatannya tu. Sebab apa? Kita akan anggap 100% itu adalah terus bersamaan dengan 100 gram. Jadi kalau 50%, 50 gram. Jadi jangan susah hatilah bahagian ni. Okey. Step yang ketiga, cari bilangan mol atom. Hak ni step biasa. Guna rumus hak tadi kita tunjuk tadi tu. Okey. Daripada jisim nak cari mol. Jisim nak cari mol. Apa kena buat? Bahagi jisim molar. Dah dapat mol, kita bahagikan dengan mol yang terkecil antara bahan-bahan yang ada tu. Kalau 3 bahan, jadi compare antara 3 bahan tu manakah mol yang paling kecil. Jadi semua mol bahagi dengan mol yang paling kecil. InsyaAllah, bila dah bahagi dengan mol yang paling kecil nombor nisbah ni pun akan dapat 1. Paling kecil. Okey, hak lain tu kalau dapat 1.9 ke apa ke, pandai-pandailah kita bundakan. Dapat 1.01 ke, pandai-pandailah kita bundakan. Okey, tapi paling kecil pun dia akan dapat 1. Okey. Jadi insya-Allah kejap lagi kita akan tengok kalau ada soalan. Okey. Ni apa ni? Ni tindak balas je. Okey, penentuan formula molekul. Hak ni ada calculation juga. Okey, kita skip je. Formula kimia sebatian ion. Hak ni hak nak suruh kemarin ni. Kelas hari tu ni. Ali pun tak tahulah hafal ke tak hafal. Tengok budak-budak air putih dalam tadi buat kelas lagi tu. Masih ramai lagi tak hafal. Okey. Harap-harapnya nak SPM 2021 ni kat Bakis ni kena banyak hafal dah lah. Okey. Sendiri-sendiri dah ni. Okey. Okey, ini penentuan dia, nak penamaan dia termasuk. Okey, seterusnya untuk hak susah sikit lah. Okey, kalau bagi yang baru-baru ni adalah menulis persamaan kimia seimbang. Mana nak letak? Okey, letak kat sini. Baki ada masalah tak nak tulis persamaan kimia seimbang? Tak tahu nak kata boleh lah. Tak tahu nak kata boleh lah. Dia konsep dia, bila sebut persamaan kimia seimbang tu, dia mesti sama je. Konsep dia adalah, kita nak bagi sama apakah bahan yang digunakan sebelum tindak balas dengan hasil yang kita dapat setelah tindak balas. Tu je. Nak bagi dapat sama je. Jadi konsep dia, ada setengah pelajar calon. Bahan yang digunakan ni contohnya lah, sebab Cik guna contoh dalam slide akan datang tu. H2 tambah O2. Okay, dapatnya
CO2. Logik ke tak logik? Tak. Tak logik. Kenapa? Sebab bahan yang digunakan mana ada karbon pun. Cuma bila kita cakap dekat calon, tindak balas ni akan keluar gas. Tak ada gas lain lah dalam fikiran calon. Kebanyakan pelajar memang hak ni je yang dia ingat. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Padahal dalam ni mana ada karbon pun. Okey. Jadi konsep dia adalah, okey, hak ni hak untuk bahan hak macam ni dia adalah sedikit kesukaran. Kalau bahan tu ion, contohnya ion A+ tambah tak boleh macam ni. Sorry. Ctrl Z. Okey. Contohnya bahan AB tambah CD. Okey. Kalau dia nak berlaku tindak balas pun dia akan jadi jadi AC tambah BD. Dia tukar macam tu aja. Okey. Contohnya kat sini adalah A ni adalah ion positif, B ni ion negatif. Memang dua tu je. Dia takkan positif dengan positif. Dia takkan jadi sebatian. Sebab kutub yang sama, cas yang sama takkan jadi sebatian. Dia menolak. Macam C ni pun, C adalah mungkin kat sini negatif, D adalah positif. Macam tu. Jadi sebab itulah bila berlaku tindak balas, kalau bahan ion ni senang. Yang positif akan ambil negatif sana, yang negatif sini akan ambil positif sana. Tetapi kalau untuk H2O2 macam ni dan ada beberapa persamaan lagi, hak ni yang dia memang kena hafal. Memang tak boleh tidak. Contohnya untuk H2O2 ni lah. H2 kalau jumpa O2, dia memang tak lari. Dia memang hanya ini je yang dia dapat. H2O. Okay? Kalau hak ni macam mana nak diimbangkan? Ni bahan dah sama dah. Yang pertama kita nak imbang, bahan yang ada belah kiri, ada belah kanan ni sama. Jadi kalau tengok kat sini memang dah sama dah. Sini ada H, sana ada H. Sini ada O, sana ada O. Jadi yang tak imbangnya adalah bilangan. Kat sini H, kalau tengok kat sini H ada 2. Kat sana H ada 2. Alhamdulillah. Dekat sini O ada 2. Dekat sana O ada 1 je lagi. Jadi macam mana nak jadikan O di sini 2? Kita kena letak nombor 2 di depan. Jadi bila letak nombor 2 di depan, tengok H sekarang ni dah berubah. Tadi asalnya sebelum kita letak 2, dekat sini ada 2 je H. Satu sebab ini ada satu molekul aja H2O. Tapi bila kita letak 2, H dah ada berapa? 4. Macam mana nak jadikan H sana juga 4? Kita letak 2. Rapat sangat tu. Jadi sama tak? Dah sama. Itu aja kerjanya untuk menyeimbangkan. Okey? Jadi untuk petang ni sikit je kita tunjuk contoh. Sebenarnya kalau hak lain pun mudah je. Macam contoh, kalau Na jumpa dengan gas oksigen, akan dapat Na2O. Logik tak dapat hasil ni? Logik Sebab belah kiri ada Na, belah kanan ada Na. Belah kiri ada O, belah kanan ada O. Cuma bilangan je yang tak sama. Apa yang tak sama? Cuba tengok. Na kat sini ada 1, Na kat sana ada 2. Jadi kita letak 2 dekat sini supaya sama. O pula. O kat sini ada 2. O kat sana ada 1. Jadi kita letak 2 dekat depan ni supaya 2 O ada 2 molekul. Dia tak panggil molekul nak ni. Dia ada 2 sebatian Na2O. O sudah jadi 2. Tapi natrium terganggu. Natrium sudah jadi 4. Kat sini nombor 2 ni kita kena tukar. Ni nak kena padam baru belajar ni. Pakai eraser. Okey, padam nombor 2. Okey. Zero dah. Okey. Okey, jadi Na sekarang dah ada 4, jadi kita kena tukar balik natrium ni supaya jadi 4. Balance lah. Okey. Dan pentinglah untuk kemahiran mengimbangkan persamaan kimia ni penting. Tulis formula kimia yang betul pun penting sebab selalunya dia akan follow dengan soalan pengiraan. Kalau soalan
formula kimia salah, imbang persamaan confirm salah. Bila imbang persamaan salah, jalan pengiraan mungkin akan dapat markah, tapi jawapan akhir confirm dah salah sebab dah salah semua tu. Boleh nah? Okey. Untuk Ali tu kena tengok lain lagi lah, kena latih tubi betul-betul lagi lah untuk seimbang persamaan kimia. Kat Bakis ni pun tak tahulah. Nanti kejap lagi kita tengok. Okey. Rasanya hak lain ni dah memang boleh, dah memang tamat pun, dah boleh fast forward. Sebab lepas ni kita akan tengok soalan-soalannya. Okey nah. Okey, Ayah akan share screen untuk mana ni? Okey, untuk soalan 2A. Sekejap Soalan 2A Okey, tengok soalan 2A. Okey. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey. Selalu dapat soalan macam ni, selalunya calon pelajar memang Allahu Akbar. Benda apa ni? Tak pernah tengok ni formula hak macam ni. Memang tak pernah tengok pun. Tapi jangan gerun awal lah. Jangan risau awal. Sebab bila dalam tajuk formula persamaan kimia, dia akan tanya benda hak kita belajar je pun. Okey nah. Jadi perlu hafal ke molekul structure vitamin C ni? Perlu hafal ke? Tak payah. Okey. Cuma kita tahu dalam ni unsur-unsur apa ada. Kalau H ni hidrogen, O ni oksigen, C ni karbon, itu aja. Boleh nah? Okey. Ada tak soalan ni yang tanya, apakah formula molekul vitamin C? Ada. Kat bawah tu ada. Okey. Jadi hak pertama, hak ni umum. Kalau dia tak tulis hak ni pun boleh jawab ni. Nyatakan maksud formula molekul. Guna hak belajar tadi tu. Ingat hak tadi tu. Ayat pertama mesti formula kimia. Mesti bermula dengan apa tak hilang ni punya ni. Tak apa. Okey. Dia mesti bermula dengan formula kimia yang menunjukkan nisbah sebenar atom unsur dalam satu sebahagian. Okey. Hak ni cuma dia bagi ni nak bagi guide je lah. Tengok bilangan atom unsur yang sebenar dalam satu sebatian. Okey. Ni sebab tight kan. Jadi satu baris pun dah cukup. Dia bagi 3 baris. Okey. Memang tidak ada syarat. Kalau bagi 3 baris, kena penuhkan 3 baris. Jadi kalau kita tulis, okey, tulis satu baris tu jangan risau lah. Okey. Tengok markah dia pun, dia peruntukkan pun satu markah je. Memang tak ada masalah. Okey, boleh Tidak perlu penuhkan semua garis. Okey, ini pesanan lah daripada pemeriksa-pemeriksa dulu, orang-orang berpengalaman dulu. Untuk soalan kimia ni, nak jawab soalan kimia ni, merah. Untuk jawab soalan kimia ni, kita cuma jawab dengan ringkas. Kita kalau boleh jangan cuba hurai-hurai panjang. Ringkas ataupun satu lagi direct to the point. Okey. Jawapan pendek-pendek tapi direct to the point. Tu pendek apa pula ni? Direct to the point. Okey. Tak perlu tulis panjang-panjang. Kenapa? Sebab dalam kimia ada WCR. Wrong, cancel, right. Okey. Hak ni yang kena hati-hati. Kita takut apa yang kita olah, cuba nak explain lebih-lebih tu, hak tu salah. Bila hak tu salah, jawapan hak betul kita, hak asal ni pun dia akan salahkan. Okey nah. Ingatkan, rasanya banyak kali dah tu ingatkan tu WCR. Sebab hak ni pentingnya dalam ketah 2. Ketah 2 dia memang banyak markah diperuntukkan kat situ. Jadi kalau WCR ni pun banyak dipakai dekat ketah 2. Okey, untuk soalan 2. Apakah formula molekul dan formula empirik bagi vitamin C? Okey. Jadi hak ni kalau ikutkan kita tak tahu juga ni. Tapi dia dah bagi dah. Hak ni yang kata. Dia bagi tu mesti kita boleh pakai punya. Okey nah. Jadi kalau nak kata vitamin C tak ada orang hafal. Sebab tu dia bagi kat atas tu. Jadi apakah formula molekul dia? Formula molekul dia. Kita akan bilang satu-satu dan letakkan
bilangannya tu dalam formula. Contohnya yang pertama, C. Ada berapa C? Bilang ada C berapa? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Hati-hati. Okay. C ada 6. Yang kedua, H. Ada berapa H? 1. 4. 4. Banyak-banyak macam tu. 4. H. Biar betul nampak 4. 8. Tadi kenapa nak boleh 4 kan? Ni Kira satu. H. Ingatkan kira H saja. H yang ada dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8. Ada unsur apa lagi dalam tu? Ada unsur O. Ada berapa O? Ada berapa O? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, boleh conteng. Guna pen ke pensel ke kalau masa SPM sebenar tu. Conteng, tak ada masalah. Kira ni. Sebab kadang-kadang kok rabun ke apa ke sekali tengok tu macam tadi lah. H tu 8 jadi 4 ke apa ke. Okey, kalau tak confident, baik tanda. Okeylah, kita nak ni. Ni. Nanti kan kalau orang tengok apa tu formula kimia macam tu salah. Dia kena huruf subscript number. Okey. Okey, so ini adalah formula molekul dia. Okey. Seterusnya yang kedua dia nak formula empirik. Kalau formula empirik mudah je lah. Apa dia formula empirik dia? Ctrl C, Ctrl V. Apa formula empirik dia? Boleh dibahagikan dengan berapa ni nombor-nombor ni? 6, 8, 6. Nak bahagi berapa? 2. Bahagi 2. So kita akan dapat kat sini 3. Sini dapat 4. Sini dapat 3. Itu je lah. Ui, punya 3 garis. Buat 2 jawapan tu je. Tu je. Okey. Kan kalau tengok garis ni, saya tak tahu ni. Pasal apa dia pergi bubuh banyak garis-garis ni. Aduh. Tapi jawapan dia hak ni je. Pendek tu je. Okey. Formula molekul hak ni. Formula empirik hak ni. Cuma jangan terbalik je. Sebab apa? Dekat soalan ni dia dah kata, dia tanya hak formula molekul dulu baru formula empirik. Kalau letak terbalik, hak empirik ni duduk depan, molekul ni duduk belakang, salah. Dia tak ada ampun maaf. Walaupun formula tu betul cuma terbalik. Tak ada maaf. Kalau zaman dulu kertas 3, kalau terbalik macam tu dia akan potong markah ayat. Hak ni tak ada. Okey, formula molekul kena tulis kat depan, formula empirik dekat belakang sebab dekat soalan dah letak susunan macam tu. Okey? Boleh faham lah? Kalau tulis atas bawah Kemudian, boleh kan? Atas bawah boleh. Yang penting, macam contoh Kak Baki nak guna nombor 1. 1. Hak pertama, tulis hak formula molekul tu. C6, H8, O6. Kesian, dah bagi ruang banyak-banyak tak pakai. Tak apa. Yang kedua, C3, H4, O3. Boleh? Penting kita tulis hak molekul dulu. Seperti arahan soalan. Okey. Mudah. Okey, seterusnya. Pen ni. Seterusnya, hitung jisim molekulnya. Jisim molekul. Molecular mass. Relative molecular mass ni. Calculate its molecular mass. Jisim molekul dia. Okey, hati-hati juga ni. Sebab apa? Kalau dia kata hitung jisim molar, ada unit. Kena hati-hati. Kalau soalan kata hitung jisim molar, okey, dia ada unit. Okey, sebab ni dia kata hitung jisim molekul. Hitung jisim molekulnya. Hak ni tidak ada unit. Jisim ni molecular mass. Bukan molar mass ni. Okey. Soalan ni tak berapa ni. Relatif. Tambah kat sini. Kalau hak versi bahasa orang putih ni, dia kena ada relative molecular mass.
relative molecular mass. Dekat bawah ni jisim molekulnya ni potong, jisim molekul relatif. Okey. Dia ada beza nah. Sebab kalau kira jisim molekul relatif, dia tak ada unit. Jisim molar ada unit. Apa unit jisim molar? Gram. Gram per mol. Ini unit bagi jisim molar. Ni tak ada unit. Okey. Kira jisim molekul relatif dia. Nak ambil daripada mana? Ambil dari formula C6H8O6 tadi. Okey. Ni pun patutnya dia bagi ruang kosong aja, dia bukan bagi garis macam ni. Dia bukan patut bagi garis ni, dia bagi ruang kosong untuk nak tunjukkan kira-kira. Jadi tak apa lah. Cuba kira tu. Nak kira kat mana senang je, boleh congak je ni. Mula-mula 6 kali 12. 6 kali 12 bukan 72 kan? 72. H ni walaupun ada 8, tapi H ni kan 1 je. 1, 8, 8. Okey. Lepas tu O, 16. 6 kali 16. Ni 96. Betul? Jumlah 72 dengan 8, 80. 80 dengan 96. 6 tu kat belakang tetap. 8 dengan 9, 17. Betul tak? 176. Ya. Bukan ada kalkulator tu kat tepi-tepi tu. Lambat Mana kalkulator? 176. Siapa tak dapat lagi? 176. 6 kali 12. Betul tak 72? Betul. 8 kali 1. Tanya budak sekolah rendah pun tahu 8 kali 1, 8. 6 kali 16. Betul tak 96? Betul. 16 kali 6. 36, 3. 1 kali 6, 76. 3, 96. 96. Tulis 96. 1 kali 6, 6. 6 tambah 3, 9. Oi, tekan kalkulator macam mana jadi 7? 176. Jawapan dia 176. Ali bagi tahu jawapan dia tadi. Hak jawapan tadi lepas dah orang duk tunjuk hak kira 16 kali 6 dah pula tadi tu. Nak buktikan tu je. Okey, selesai hak kira ni. Okey? Tak apa. Senang je hak tu kira tambah-tambah je. Mana lagi? Okey, seterusnya. Ni hak melibatkan persamaan ni. Okey. Aspirin sejenis ubat analgesik. Hak ni masuk dalam tajuk ubat-ubat. Tapi tak apa, dia bukan tajuk ubat sebenarnya hak dia nak tanya ni. Dia nak tanya pasal persamaan hak ni sebenarnya ni. Ni hak dia nak tanya ni. Sama bawah ni sama. Hak ni versi bahasa Melayu, hak atas versi bahasa orang putih. Okey. Adalah sejenis ubat analgesik diguna untuk bunuh rasa sakit. Persamaan kimia sintesis aspirin adalah seperti berikut. Okey. Hak kat sini dia tak tanya pun apa fungsi aspirin, analgesik tu jenis apa. Hak tu hak tajuk seterusnya. Tajuk ubat-ubat. Okey. Jadi hak ni dia nak tafsirkan persamaan kimia ni dari segi kuantitatif. Ingat, bila tafsir persamaan kimia ada dua, iaitu kualitatif. Yang kualitatif, dia cuma nak tahu bahan apa sahaja. Allah. Untuk kualitatif, cuma nak tahu bahan apa sahaja. Kalau kuantitatif, root word dari quantity. Quantity adalah bilangan. Bilangan. Maka dekat jawapannya ni kena tulis bilangan sekali. Tak boleh kata kita tulis bahan ni sahaja. Okey? Boleh nak? Jadi macam mana? Nak tulis apa? Kita kena tulis 2. Bermula dengan 2. C7
H6O3. Okey. Tapi jangan 2 je. 2 apa? Nanti orang tanya. 2 gram ke? 2 cm padu ke? 2 apa? Dari persamaan kimia, bila ada nombor-nombor macam ni, paling senang kita adalah 2 mol. 2 mol C7H6O3 bertindak balas. Kenapa bertindak balas? Sebab dia tambah. Bertindak balas dengan okey, hak ni ada berapa nombor kat depan ni? Tak ada nombor kalau tengok saya ni, tak ada nombor, tapi sebenarnya ada nombor. Nombor berapa kat sini? Lambat Bertindak balas dengan 1 mol C4 H6O3 menghasilkan ikut mana Allah pen ni pun. Menghasilkan ni adalah anak panah ni, menghasilkan. Sambung sendiri. Nak tulis kat sini tak apa cantik Menghasilkan apa? 2 mol C9H8O4 dan 1 mol H2O. Satu mol tu kena bagi tahu. Kena bagi tahu ni hak ni. Sebab depan H ni sebenarnya ada 1 ni. Cuma dia tak tulis je. Depan hak ni pun ada 1 sebenarnya. Tak tulis je. Allah. Ni depan ni pun ada 1 ni. Okey. Cumanya kalau nak ubah sikit lah. Sebab dalam persamaan ni dia kata untuk sintesis aspirin. Jadi hak mana satu aspirin? Dalam banyak-banyak formula ni, formula hak mana aspirin sebenarnya? C9H8O4. Kenapa bukan H2O? Sebab H2O memang kita tahu dah. H2O tu adalah air, water. Boleh jadi hak ni aspirin. Jadi kalau hak ni calon nak tulis, sebab hak ni tahu tak apa nama dia ni? C7H6O3. C4H6O3. Tahu tak bahan apa ni? Tak tahu kan? Cakap senang, tak tahu. Yang ni kita gunakan formula yang dia bagi. 2 mol C7H6O3 bertindak balas dengan 1 mol C4H6O3 menghasilkan, kalau kita tak nak tulis formula dia bagi ni, kita tuliskan menghasilkan 2 mol. Menghasilkan 2 mol. Apa you ni? Tak ni. Menghasilkan 2 mol aspirin dan 1 mol air. Boleh juga. Sebab kita dah tahu dah. Formula H2O ni air. Hak ni adalah aspirin. Tahu dari mana? Sebab soalan kata sintesis aspirin. Sintesis tu apa? Menghasilkan aspirin. Jadi ayat dia macam ni lah. 2 mol bertindak balas dengan hak ni, 1 mol menghasilkan 2 mol dan juga 1 mol hak ni. Okey, mudah ya. Kan? Mudah ya. Okey. Ni nak masuk hak payah sikit lah. Bila nak masuk kira-kira nak apa-apa ni, ni hak mula nak payah sikit lah. Okey. Hak ni Ali dia tak sampai lagi dekat sekolah teknik tu rasanya. Okey. Hak ni daripada persamaan. Dia kata bila 133 aspirin dihasilkan, apakah jisim air yang terhasil? Konsep dia bila buat pengiraan ni, memang kita kena ingat hak mol tadi lah. Sekarang ni dia kata nak cari apa? Jisim air. Jadi nak cari jisim air, kita perlukan mol air darab jisim molar. Jisim molar siapa? Jisim molar air. Tapi masalahnya, ada tak jisim molar air? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab kita kena kira sendiri daripada jisim atau relatif yang dia bagi ni. Kat sini ni. H ada, O ada tu. Tu kita kena kira sendiri. Jisim molar dia menggunakan jisim atau relatif. Okey, hak ni kita boleh kira. Okey, kira settlenya boleh. Boleh cari. Mol, ada tak dia bagi dalam soalan tu mol? Tidak ada. Bila tak ada mol kat sini, baru kita baca, tengok sekali lagi soalan, maklumat apa yang dia bagi. Ni dia bagi hak ni. 133 gram aspirin. 133 gram aspirin. Oleh itu,
bila dia dah bagi maklumat aspirin dalam bentuk gram jisim, kita boleh cari mol yang pertama, mol untuk aspirin dulu. Cari mol untuk aspirin dulu. Dengan cara macam mana? Jisim aspirin hak dia bagi tu bahagi jisim molar aspirin. Jisim molar aspirin. Nak ambil dari mana jisim molar aspirin? Nak ambil dari mana? Kena kira sendiri. Macam mana nak kira? Tengok formula dia. Ni C9H8O4. Darat-darat kan? 9 darat 12, 8 darat 1, 4 darat 16. Jumlahkan tu. Okay, kita ambil jisim bahagi dengan jisim molar tu. Kira lu. Ni baru nak kira mol aspirin ni. Okay. Jisim dia bagi dah 133 gram. Jisim molar dia berapa dah tadi? Lupa dah. 9 kali 12. C9H8. Lepas tu 8 kali 1. Hidrogen dia ada 8. Lepas tu oksigen dia ada 4. 4 kali 16. Congak. Kau nak kira kalkulator kau terpulang. 9 kali 12. 8. 8 kali 1. 8. 4 kali 16. 64. Okey. 108 dengan 8. 116. 116 dengan 64. 180. 80 gram per mol. Nak letak unit ni tak apa, tak letak unit pun tak apa. Ni bukan hak ni lagi. Allah, silap. Hak ni baru jumlahkan hak bawah je, tak bagi lagi ni. Okey. Hak ni kira juga tapi kat bawah dah. Alah, silap ni. Nak kira mol aspirin ni 133 bahagi 180. Baru dapat mol. Ini hak bawah ni baru kira jisim molar dia je tadi. Okey dah. Hak ni bawa pergi sana. Ni bawa pergi sini. Okey. 133 bagi 180. Hak ni kena kirakan kalkulator ni. 0.74. 0.74. 74. Ni kena mol lah. Masa hak kira-kira kat dalam ni tak letak unit pun tak apa. Tapi hak akhir ni sebab kita nak cari mol, sebab ni nak cari mol aspirin, kena ada lah mol. Ni kira betul ni. Ya cik tak kira daripada sendirian ni. Kira harap hak Kak Baki kira tu betul lah. Okey. Jadi sekarang ni mol aspirin dah ada. Lepas tu kita tengok balik dekat dia punya persamaan. Tengok hubungan dia macam mana. Okey, nampak kat sini. Kalau 2 aspirin terhasil, air yang terhasil adalah 1. Nisbah dia 2:1. Kalau aspirin ni terhasil 4, air berapa? 2. Kalau aspirin ni 1, air berapa? Dia sentiasa separuh. Air tu dia sentiasa separuh dari aspirin, jadi dapat 0.5. Jadi kita buat hubungan kat sini. 2 C9H8O4 akan menghasilkan juga 1 H2O. Allahu Akbar, H2O pun. Okey. Pen ni. Bateri nak habis ke apa? Okey, jadi kalau kat sini berapa mol tadi? 0.74 mol. Jadi mol air dapat berapa? Separuh dari kat sana lah. Berapakah separuh daripada 0.74 tu? 0.74 bahagi 2. Berapa mol dapat ni? 0.35, 0.37. Lambat. 0.37 mol. Mol siapa? Ni baru dapat mol untuk air. Okey. Dah dapat mol air, barulah kita boleh buat kira-kira hak soalan nak sebenar tu apa dia? Jisim air. Jisim air iaitu mol darab jisim molar air. Jisim molar air. Berapa mol? Dah kira dah tu. Dah kira daripada mol aspirin, buat perkaitan.
Dapat dah, iaitu 0.074 darab jisim molar air ni 1 je kan. Jadi 2 kali 1 tambah dengan 1 kali 16. Okey, jadi 0.74. Allah, pen ni pun lah. 0.7 Allahu Akbar. 0.74 darab dengan 18. Berapa dapat? 13.32. 13.32. Unit adalah gram. Kenapa gram? Kan dia suruh kira jisim. Ni jisim air. Okey. Yang ni penting. Kadang-kadang ada calon, ada budak-budak yang dah pandai dah. Okey. Dia dah nampak dah hubungan hak separuh-separuh macam ni, dia terus saja pergi darab hak kat bawah ni. Okey nah. Jadi rugi sebenarnya. Sebab dalam kimia ni kalau untuk pengiraan ni selalu disebutlah pengiraan 3 langkah. Apa pengiraan 3 langkah? Markah pertama dia akan bagi dekat pengiraan mol aspirin ni. Mol bahan yang diberi maklumat. Tak cantik dakwah. Okey. Ni nah, markah pertama ni kat sini. Dekat mol bahan yang diberi maklumat. Untuk yang kedua, markah kedua, kenapa 3 langkah? Sebab ada 3 markah yang diberikan. 3 langkah, 3 markah diberikan. Markah kedua adalah dekat perhubungan kat sini. Yang kita buat perkaitan kat sini. Ni markah kedua. Dan yang markah ketiga adalah jawapan akhirnya nanti. Jadi sebenarnya dalam duk marking SPM ni, ada ramai calon yang tak dapat markah yang nombor 2 ni. Sebab kadang-kadang kalau hubungannya tu nombor yang mudah, terus je dia darab. Dia tak buat perhubungan. Contohnya kat sini, 2, 2. Ataupun 1, 1. Mol aspirin, mol air adalah sama. Dia tak buat perhubungan. Dia terus darab. Yang tu yang rugi. Okay? Rugi sangat-sangat. Okay, boleh? Okay. Sikit lagi. Ada lagi tak soalan? Habis soalan untuk kertas 2A. Ada nak nanya? Ada nak tanya? Untuk Ali nak imbang-imbang tu, tu kena tengok lain lah. Tapi untuk konsep nak kira ni, itulah dia. Mol, jisim, benda-benda ni lah yang akan berulang-ulang. Tu sebab tu syarat dia kalau nak buat hak kira-kira ni, okey, sebelum nak dapat persamaan kimia yang seimbang ni, formula kena betul. Kalau formula salah, imbang ni tak dapat sampai sudah, salah, kira-kira kat bawah pun salah. Okey. Kita stop sharing soalan 2A. Okey, kita cuba sharing soalan 2B lah. Okey. Tengok balik. Kita sharing soalan 2B. Okey, soalan 2B ni dia ada kena mengena sikit dengan eksperimen. Ali memang tak buat lagi ya. Kakak Baki buat tak ni eksperimen ni? Buat lah. Aku prom oksida buat . Buat amali. Cikgu buat rasanya, kami tengok. Ya, dia selalunya untuk penentuan formula empirik ni ada 2 eksperimen lah. Pakai magnesium oksida 1 dalam mangkuk pija dengan kuperam 2 oksida ni. Jarang cikgu yang buat kuperam 2 oksida ni. Sebab dia bahaya, boleh meletup. Okay, kenapa meletup? Sebab adanya gas hidrogen ni. Jadi kalau cikgu Bakis buat tu kira okey lah. Bagus lah. Kalau tambah-tambah kalau dia buat sendiri. Maksudnya dia membahayakan diri dia lah. Okay. Ada meletup tak masa tu? Selamat. Kak Baki okey kah? Kak nak berhenti dah? Tidak okey. Kita sampai pukul 5 lah. Kelas hak kata program tu 5.30 kan? Ni sampai pukul 5. Okey. Okey, sikit ni. Okey. Mana ni?
Okey, tengok. Ni susunan dia, ni nak bagi faham sinilah. Kak Baki dah pernah buat, tak apalah. Ali tak pernah buat ni. Okey, konsep dia adalah macam ni. Dia masukkan gas hidrogen, masuk ni ada fungsi-fungsi dia lah. Okey, fungsi-fungsi dia ni, tapi kat sini pun bila gas masuk, dia akan masuk juga kat sini lah. Masuk ikut saluran tabung pembakaran ni. Dalam tabung pembakaran ni ada kuprum 2 oksida. Gas hidrogen maksudnya jumpa kuprum 2 oksida. Pada level ni, pada peringkat ni, soalan dia dah tak bagi dah. Apa benda yang keluar? Apakah hasil yang terhasil daripada tindak balas ni? Hak ni kena tahu sendiri dah. Jadi dekat sini, tindak balas adalah antara gas hidrogen dengan kuprum 2 oksida. Okey. Hak ni kena estimate, kena buat conclusion, kena tahu sendiri dah apa yang keluar. Agak-agak hidrogen ni nak ambil kuprum ke hidrogen nak ambil O? Dari segi ion, hidrogen adalah ion positif. Kuprum adalah ion 2 positif. Oksigen adalah ion 2 negatif. Agak-agak hidrogen nak ambil kuprum ke hidrogen nak ambil O? Ambil O. Kenapa tak ambil kuprum? Cas sama. Kalau cas sama, dia akan menolak. Sama macam magnet, kutub positif-positif, kutub positif pula. Kutub utara tolak, kutub selatan-selatan tolak. Jadi H dia takkan ambil kuprum. Dia akan ambil O. Jadi kita kena tahu dah, ni pengetahuan yang memang kena lekat dah. Kalau H jumpa dengan O, produk dia adalah H2O. Tak boleh lain dah. Kenapa H2O? Sebab sini kan ada satu H saja, sini kan ada satu O. Memang formula air walaupun dapat berapa sekalipun, kena buat H2O. Lepas tu yang tinggal siapa lagi? O dah diambil oleh H. Yang tinggal adalah kuprum. Jadi kuprum dekat sini. Okay. Bila kuprum dekat sini, tengok balance tak? Seimbang tak? Hidrogen ada 2, hidrogen ada 2. Alhamdulillah. Kuprum ada 1, kuprum ada 1. Alhamdulillah. O ada 1, O ada 1. Alhamdulillah. Jadi persamaan kimia yang terbentuk ni dah memang imbang. Tak payah letak nombor lagi dah dekat depan tu. Okey? Alhamdulillah. Okey. Jadi yang seterusnya, nak tahu jugalah, nak tahu fungsi dah. Jadi nanti bila kita buat eksperimen, CuO asalnya, akhirnya tinggal Cu. Jadi kalau kita tolak 2 jisim ni, hak mana lagi berat asalnya? Jisim kuprum oksida ke jisim kuprum hak lagi berat? Jisim kuprum oksida lah. Lambat nak tanya. Kenapa jisim kuprum oksida lebih berat, lebih besar, lebih tinggi? Sebab dia kan ada combine kuprum dengan oksigen. Ni jisim kuprum. Jadi hak berat tu pasal apa? Sebab ada oksigen. Macam mana nak tahu jisim oksigen? Tolak lah. Jisim kuprum oksida tolak jisim kuprum. Dapat jisim oksigen. Boleh nah? Hak tu hak nak dikira nanti. Okey. Seterusnya, ni kalsium klorida kontang. Apa fungsinya? Bila sebut kontang ni rasanya boleh imagine dah. Apa maksud kontang? Dia selalunya ada istilah kering kontang. Kan? Bila kering kontang maksudnya bahan ni digunakan untuk mengeringkan. Mengeringkan apa? Mengeringkan gas hidrogen. Tu fungsi dia kalau soalan tanya. Dan kadang-kadang kalsium klorida kontang ni, okey, dalam radas eksperimen yang lain, dia juga boleh pakai asid sulfurik pekat. Okey nah, asid sulfurik tapi dengan syarat pekat. Juga boleh berfungsi sebagai ejen pengering. Ni asid sulfurik pekat ni boleh bekerja sebagai ejen pengering. Boleh. Tapi banyak kat sekolah jangan nak pakai hak ni, bahaya. So dia akan pakai kalsium klorida kontang. Okey. Kita tengok. Namakan 2 bahan tindak balas bagi penyediaan gas hidrogen. Ni Ali tak belajar lagi. Kak Bakis belajar. Kak Bakis nak bagi cadangan apa? Tindak balas apakah yang boleh menghasilkan gas hidrogen? Sebab ni memang kena pengetahuan lah. Kita tahu A tambah B dapat gas hidrogen. Bahan apa Kak Bakis? Tak tahu. Tak tahu. Yang pasti
gas yang keluar salah satunya adalah gas hidrogen. Jadi kita kena buat tindak balas supaya keluar gas hidrogen. Cara paling senang nak keluarkan gas hidrogen adalah sebenarnya adalah tindak balas antara asid dengan logam. Asid dengan logam. Jadi asid boleh bagi mana-mana asid, cuma untuk hari ni ayah cik bagi asid hidroklorik, senang. Asid hidroklorik. Kita tindak balaskan dengan logam. Logam paling cun kita ambil logam-logam reaktif. Kak Bakis ingat tak logam apa reaktif? Lihat ni memang tak tahu lagi. Logam apa yang dikelaskan sebagai logam reaktif? Ada 3 logam yang reaktif. Zinc, aluminium dan juga magnesium. Okey, hak ni kategori reaktif. Ada lagi hak atas pada dia. Yang paling reaktif adalah kalium, natrium. Tapi logam ni jangan buat. Sebab apa? Dia bukan kategori reaktif lagi dah. Dia kategori sangat reaktif. Ni bahaya kalau buat. Okey nah. Jadi kita boleh letak kat sini. Ni mana-mana boleh ni. Antara 3 logam ni boleh. Kupram jangan. Kupram walaupun logam jangan. Sebab ada sebabnya tu. Kupram dia tak reaktif. Jadi kita boleh ambil mana-mana ni. Jadi kita pilih kali ni zinc. Sama macam tadi konsep dia. Hidrogen ni adalah ion positif. Klorida adalah ion negatif. Zinc adalah ion positif. 2 positif. Adakah hidrogen nak ambil zinc? Tak ada. Sebab sama-sama positif. Jadi hidrogen akan keluar sendiri sebagai gas hidrogen. Zinc pula, zinc dah hidrogen meninggalkan klorida. Siapa nak ambil klorida? Zinc ambil. Zinc ambil. So akan dapat zinc klorida. Tapi kena bagi formula yang betul lah kalau dia tanya formula. Okey. Ini ke jawapannya? Bukan. Ini cuma nak menerangkan bagaimana nak keluarkan hidrogen. Itu aja. Jadi jawapan untuk 2 bahan tindak balas kena nama. Ni syarat dia. Jangan bagi formula. Walaupun dalam explanation ni ayah cik tulis formula, tapi jangan tulis formula sebagai jawapan sebab dia nak nama. Kena eja. Yang pertama asid hidroklorik. Selain asid hidroklorik, asid apa boleh pakai? Asid nitrik, asid sulfurik, boleh. Tak ada masalah. Dan yang kedua adalah logam zinc. Zinc nak ganti dengan lain boleh? Boleh. Magnesium pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jawapannya ni lah. 2 je lah jawapannya. Asid hidroklorik dan juga zinc. Okey. Jadi hak lain-lain boleh kot nah kalau nak keluarkan gas hidrogen. Soalan kata, selain daripada asid hidroklorik, cadangkan bahan lain yang boleh digunakan. Asid sulfurik. Boleh nah? Ada juga waktu macam tu. Dia minta cadangan bahan lain. Okey, apakah fungsi kalsium klorida kontang? Tadi ada sebut dah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengeringkan gas hidrogen. Mengeringkan gas hidrogen. Kenapa mengeringkan gas hidrogen? Sebab kalsium klorida kontang tu akan dilalui oleh gas hidrogen ni ha. Kalau kat sini nitrogen, mengeringkan gas nitrogen. Kalau sini karbon dioksida, mengeringkan gas karbon dioksida. Okey, boleh ya? Okey. Jangan cakap aging pengering. Nah, tak mau sebab dia nak dalam eksperimen ni. Okey, mengeringkan. Okey. Yang ketiga, jangan risau nak habis dah ni. Bagaimana nak memastikan semua oksida kupram diturunkan kepada kupram? Maksudnya dalam ayat yang lain soalan ni selalu keluar, bagaimana nak memastikan tindak balas lengkap? Bagaimana nak memastikan tindak balas selesai? Okey, bagi yang dah belajar macam Kak Bakis ni, dah belajar, ada setengah-setengah calon suka sangat tunjuk dari sudut warna. Ali dia tak belajar lagi sebab masuk dalam tajuk jadual berkala ni. Kupram oksida ni warnanya hitam. Ni hitam ni, kupram oksida ni warnanya hitam. Bila dah tukar jadi kupram, warnanya adalah
perang. Ramai calon suka buat macam ni. Pepejal hitam bertukar menjadi perang. Betul konsep dia, tapi tak dapat markah, tak dapat jawapan. Okey. Kenapa tak dapat jawapan? Sebenarnya nak memastikan semua oksida diturunkan ataupun semua oksida kupram ni dah bertindak balas lengkap, kita kena ada 3 proses yang diulang. Apa itu? Pemanasan, penyejukan, penyejukan, dan satu lagi, apa satu lagi Kak Bagis? Penimbangan. Okey. Diulang. Diulang sampai bila? Sampai jisim yang tetap. Jisim yang tetap diperolehi, dicapai ataupun perkataan-perkataan yang sewaktu dengannya. Kenapalah pen ni bergegar-gegar? Diperolehi. Boleh dapat tak Kak Bakis? Ali pun kena catat ni. Nanti kalau buat eksperimen hak sebenarnya macam ni. Nak tahu yang tindak balas tu dah selesai, kita tak boleh sekadar tengok dengan mata dia berubah warna saja. Kalau hak untuk bakar ni. Okey? Okey, sebab proses ni adalah proses pembakaran, pemanasan ni. Ni pemanasan. Kenapa panas? Supaya bertindak balas. Kenapa sejuk? Rosak penimbang nanti kalau nak timbang benda panas-panas tu, sebab selalu digunakan penimbang elektronik ni. Okey? Okey. Jadi kalau kita panas sejuk timbang, jisimnya tu masih berubah. Maksudnya ada lagi yang duk tengah bertindak balas tu, tak habis-habis lagi. Jadi kalau kita ulang dalam sekali, 2 kali, jisimnya dah tak berubah. Maksudnya dah tak ada dah. Dah habis dah semua bertindak balas. Okey? Bolehkah formula empirik magnesium oksida ditentukan dengan menggunakan kaedah ini? Itu je soalannya. Boleh atau tidak? Jawabannya adalah tidak boleh. Kenapa? Sebab, ni reason dia. Sebab apa? Magnesium adalah logam. Allah, nak tulis kat sini. Sekejap. Ayah cik tulis kat sini. Okey. Magnesium adalah logam yang lebih reaktif dari hidrogen. Okey, boleh nah? Control black. Megah. Magnesium adalah logam lebih reaktif dari hidrogen. Sebab tu tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab konsep dia tadi kita guna kat sini adalah bila hidrogen masuk, hidrogen yang nak ambil O ni Bila hidrogen masuk, hidrogen yang nak ambil O dari kupram untuk jadi H2O. Boleh? Tapi bila kita guna magnesium kat sini, H2 tak boleh ambil O dari magnesium. Sebab apa? Magnesium kan tadi kategori logam reaktif. Okey, boleh nak? Tidak boleh sebab magnesium logam lebih reaktif dari hidrogen. Okey. Last, ni hak pengiraan. Okey, kalau ikut kata tadi nak berhenti sampai pukul 5. Boleh nak sambung tak? Kak Boleh nak sambung kan? Okey, sambung. Jadi kalau kat sini, okey, syarat tadi macam Ayah Cik bagi tahu tadi, mula-mula kita kenali apakah unsur-unsur yang ada. Jadi unsur-unsur yang ada pertama, karbon, yang kedua, hidrogen, yang ketiga adalah oksigen. Ya, dapat dari mana? Ni karbon, hidrogen, oksigen. Lepas tu kita kenali tengok dia punya jisim. Karbon ada berapa? 52.2, hidrogen ada 13, oksigen ada 34.8. Apa seterusnya nak cari? Mol. Macam mana nak cari? Dengan bahagikan jisim molar masing-masing. Ini 52.2 bahagi 12. Allah tak. Bahagi 12.
Hidrogen senang 13 bahagi 1. Oksigen 34.8 bahagi 16. Okey, tekan kalkulator siap-siap. Bagi cepat sikit. Berapa mol karbon dapat? Hak ni payah sikit nak congak. CV dalam CV 12 tak ada 52. Hak ni confirm dah dapat 13. 13 bagi 1 je. 4.35. 4.35. Okey. Hak ni oksigen 34.8 bahagi 16. 2.18. 2.18. Okey, hak mana paling kecil molnya? 2.18. Jadi untuk nak dapat nisbah terkecil, mol terkecil, okey, kita bahagikan semua sekali ni dengan 2.18. 4.35 bahagi 2.18. 13 pun sama, bahagi 2.18. Hak ni confirm dah. 2.18 bahagi 2.18. Okey, hak ni dapat 1. Hak ni dapat berapa ni? 4.35 bagi 2.18. Dapat lebih kurang 2, macam 2 ni. 2. Dapat lebih kurang 2. Hak ni dapat, ni macam 6 lah. 12 bagi 2, 6. 13 pun lebih sikit. Dapat 6 kalau tak silap ni. 6. Jadi, formula empirik dia adalah Allahu Akbar. C2H6. C2H6. Jangan lupa O. So inilah jawapan dia, formula empirik dia. Okey, senang. Okey, nak stop sharing kat sini lah. Ke ada nak tanya apa-apa? Okey. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, tak apalah. Kod lewat pula nak ni. Kod nak solat ke apa dulu sebelum ni. Okey lah. Kita stop recording kat sini lah. Okey? Jumpa lagi. Kelas ni.